Dan sudah tentu apabila kita bercakap soal OPR tadi, kita tidak boleh lari dengan perkembangan ekonomi semasa apa yang berlaku di Amerika Syarikat, terutamanya keputusan yang dibuat oleh The Fed dan banyak lagi, termasuklah kemungkinan apa yang akan diumumkan oleh DOSM hari ini, IHP, Indeks Harga Pengguna. Macam-macam persoalan bermain di fikiran pada ketika ini. Jadi kita nak bersama dengan Encik Abdul Muiz Murhalim yang merupakan pakar ekonomi MIDF Research untuk mengulas berkenaan dengan perkara ini. Pertama sekali, Encik Muiz, adakah keputusan yang dibuat oleh The Fed untuk menaikkan kadar Fed Funds sebanyak 75 mata asas menepati jangkaan pemerhati pasaran? Haris, seperti yang kita dapati peningkatan yang dibuat oleh Fed 2 hari lepas, itu sebanyak 75 mata asas buat kali ketiga yang berturut-turut ini sebenarnya umumnya memang menepati jangkaan yang dibuat oleh pemerhati pasaran, kerana kita lihat dari segi kadar inflasi di Amerika masih kekal lebih tinggi berbanding paras 2% yang ingin dicapai oleh Fed. Namun perkara yang menjadi perhatian saya ialah bagaimana kadar bunga yang meningkat secara mendadak ini mungkin akan memberi kesan kepada pertumbuhan ekonomi di Amerika, kerana aktiviti perbelanjaan contohnya mungkin akan terjejas. Fed sendiri mahu melihat berlakunya perubahan di pasaran buruh di Amerika yang seterusnya akan menyebabkan peningkatan kadar pengangguran. Jadi ini antara resepi yang Fed jangka perlu dibuat bagi mengekang inflasi daripada terus kekal pada tahap yang tinggi, kan, kerana kita tahu punca inflasi boleh datang daripada tekanan permintaan, dan sebaliknya Fed juga sedar bahawa sumber inflasi juga dah berlaku akibat daripada masalah rantaian perbekalan ataupun supply chain itu sendiri. Bagaimana kita melihat kepada perubahan unjuran pertumbuhan yang turut dikongsikan oleh The Fed sendiri dari segi konteks ekonomi Amerika Syarikat kini yang dijangka akan berkembang sekitar hanya 0.2%, dengan kita melihat angka ini jauh lebih perlahan berbanding dengan unjuran 1.7% yang diramal oleh The Fed sebelum ini. Adakah The Fed sebenarnya menjangkakan Amerika Syarikat akan mengalami kemelesatan ekonomi, dan bagaimana sebenarnya mungkin juga kesan dan tempiasnya kepada Malaysia? Saya sendiri mendengar sesi soal jawab yang dibuat setelah kenyataan media diberikan oleh pengerusi Fed ataupun Jerome Powell sendiri, dan beliau tidak menafikan mungkin akan berlaku risiko kemelesetan bagi ekonomi Amerika. Mesej ini seperti menggambarkan bahawa ekonomi Amerika tidak mempunyai pilihan lain selain melalui fasa penurunan yang lebih drastik, kerana ini menggambarkan bahawa soft landing ataupun peralihan secara perlahan ini mungkin sukar untuk dicapai. Tapi menurut Jerome Powell, ini perlu dibuat kerana kalau dasar monetary tidak diubah sekarang, kemungkinan besar inflasi yang lebih tinggi akan menyebabkan perubahan inflasi dasar monetary perlu dibuat juga pada tempoh akan datang. Jadi ibaratnya Amerika perlu bersedia untuk bersusah-susah dahulu untuk bersenang-senang kemudian. Cuma pada saya, kita di Malaysia kemelesetan ataupun pertumbuhan ekonomi Amerika lebih perlahan ni boleh memberi tempias negatif kepada ekonomi negara, kerana Amerika Syarikat ni ialah pasaran ekspor ketiga terbesar bagi Malaysia. Setakat bulan Ogos tahun ini, 10 ke 11% ialah ekspor itu datang daripada ekspor ke Amerika, dan sekiranya kita boleh katalah penurunan ekspor ke Amerika menurun sebanyak 10%. Ini mungkin boleh menyebabkan penurunan pertumbuhan ekspor negara sebanyak 1%. Dan jika kita lihat, katalah situasi ini akan menyebabkan kelembapan ekonomi dunia, kita mungkin boleh menjangkakan kesannya adalah ataupun magnitud atau kadar penurunan itu mungkin lebih besar daripada apa yang saya nyatakan tadi. Muiz menyebut berkenaan dengan kemelesetan ekonomi ini, Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul baru-baru ini ada menyatakan bahawa Malaysia tidak terkecuali dan akan terkesan dengan kelembapan ekonomi global tahun hadapan. Adakah Muiz bersetuju dengan kenyataan tersebut, dan mampukah ekonomi Malaysia ini bertahan dan terus mencatat pertumbuhan positif pada tahun hadapan? Satu sudut saya kata saya akan bersetuju dengan kebimbangan sekiranya kelembapan ekonomi global ini boleh menjejas pertumbuhan ekonomi negara, sebab kita semua maklum bahawa Malaysia juga terlibat dalam rantaian pengeluaran serantau dan juga global. Jadi permintaan yang perlahan daripada pasaran seperti Amerika akan menjejas
pertumbuhan ekspor dan juga pertumbuhan sektor pembuatan negara. Namun pada sudut yang lain, saya membayangkan jika kita dapat mengekalkan pertumbuhan ekonomi domestik, saya berharap ini dapat mengekalkan pertumbuhan yang positif untuk ekonomi negara bagi tahun hadapan. Kerana kalau kita lihat pada pengalaman kita sewaktu krisis kewangan global 14 ke 15 tahun yang lalu, ekonomi Amerika pada waktu itu pernah mengalami satu tempoh penurunan, iaitu daripada pertumbuhan 2% kepada pertumbuhan hanya 0.1%. Tetapi ekonomi Malaysia hanya memperlahan daripada 6.3% kepada 4.8%. Ini menunjukkan kemapanan aktiviti domestik sedikit sebanyak akan dapat menyokong pertumbuhan ekonomi negara untuk kekal pada paras yang positif. Okey, Muiz, mungkin apa juga jangkaan MIDF research bagi data inflasi bulan Ogos yang bakal dilaporkan oleh Jabatan Perangkat Malaysia hari ini, dan juga mungkin adakah MIDF research sendiri masih mengekalkan unjuran OPR akan terus dinaikkan pada mesyuarat dasar monetary yang akan datang, walaupun kalau kita melihat terdapat juga kebimbangan tentang kelembapan ekonomi global? Okey, menyentuh tentang indeks harga pengguna yang akan dikeluarkan pada hari ini, kami di MIDF Research menjangkakan dari segi kadar inflasi itu mungkin akan kekal lebih daripada paras 4%. Namun kami menjangka ianya mungkin sedikit lebih perlahan berbanding 4.4% yang dicatatkan pada bulan Julai. Ini kerana bila kita lihat dari segi tahap ataupun paras harga komoditi global, contohnya harga sawit dan juga harga minyak mentah, telah berlaku sedikit penurunan pada beberapa bulan yang sebelumnya, dan kami dapati contohnya penurunan harga RON 97 mungkin akan menyebabkan inflasi kos pengangkutan juga akan lebih perlahan. Tapi bila kita lihat peningkatan ataupun tahap inflasi yang masih lebih tinggi daripada 4%, dan juga kita dapati peningkatan ekonomi negara masih tampak lebih baik berbanding sebelum ini, kami merasakan ini menjadi alasan untuk Bank Negara untuk terus menaikkan OPR kepada paras yang lebih normal, iaitu kami menjangka akan berlaku lagi peningkatan sebanyak 25 mata asas yang akan menaikkan OPR kepada 2.75% berbanding 2.5% sekarang. Cuma bila kita sebut tentang jika berlakunya risiko kelembapan ekonomi dunia ni mungkin memberi kesan yang lebih signifikan kepada ekonomi negara, saya kira Bank Negara mempunyai pilihan sama ada untuk mengekalkan OPR ataupun bersedia untuk memotong OPR sekiranya momentum pertumbuhan ekonomi negara diunjur akan terus melemah dan menurun untuk tempoh yang akan datang. Baik, terima kasih Encik Abdul Muiz Murhalim yang merupakan pakar ekonomi MIDF Research mengulas berkenaan dengan perkembangan ekonomi semasa, termasuklah melihat kepada sedikit berkenaan dengan pasaran.